Aiming ini bermaksud kita membidik sasaran dan sehingga aiming itu masuk pada titik sasaran yang kita mahu. Baru kita rilis. Sebab itu dalam membidik dia ada beberapa saat yang kita perlu tahu untuk aiming suatu jarak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kembali bersama saya Ustaz Adik dalam memanah bersama jengking. Okey, dalam aiming ini ataupun kita panggil membidik sasaran, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Pertama, kita nak aiming menggunakan sama ada menggunakan dua mata ataupun menggunakan satu mata saja. Boleh, tidak ada masalah nak gunakan satu mata ataupun begitu, ataupun membuka kedua-dua mata. Cara dua mata seperti biasa, kita hanya memadang target dan bidik sasaran menggunakan dua belah mata kita. Satu lagi teknik, kita menggunakan satu mata saja, iaitu mata dominan kita. Sama ada mata kiri atau mata kanan. Macam mana kita nak tahu mata dominan kita? Okay, kita tengok, halakan jari kita ke jarak jauh, hala dia, dan kita kenyit mata kita. Kita buka, kita kenyit. Adakah image itu sama dengan mata yang kita kenyit tadi? Kalau dua belah mata dia berbayang dua. Kalau kita kenyit salah satu, dia akan fokus. Jadi itulah mata dominan kita. Sama ada sebelah kiri atau kanan, kita boleh cek. Okay, baik, ada beberapa teknik untuk cara kita aiming. Yang pertama, ada pemanah menggunakan hujung arrow untuk aiming sasaran. Mereka menggunakan mata hujung arrow ataupun point untuk aiming sasaran. Maksudnya mereka melihat hujung arrow ke sasaran, ke target bite. Mereka membidik dengan mata kiri contoh, dan mereka nampak hujung arrow tu di sasaran, maka mereka bidiklah sasaran. Itu teknik yang biasa digunakan, mereka menggunakan hujung arrow. Dan teknik kedua, ada juga mereka menggunakan hujung batang arrow. Menggunakan batang arrow, seperti mereka membidik bahagian lim. Mereka melihat di sini hala ke sasaran, mereka menggunakan batang arrow. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga juga, mereka menggunakan gapping. Gapping, mereka membidik bahagian sini. Ini dikatakan gapping. Mereka menggunakan gapping dan menghala ke sasaran. Dan cara yang seterusnya juga boleh digunakan untuk aiming, iaitu menggunakan buku 5. Kita ada buku 5 kita ni, 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh juga aiming menggunakan buku 5. Dan biasa buku 5 ni digunakan oleh pemanah-pemanah 3 finger. Jadi itu di antara beberapa teknik untuk kita aiming. Selain daripada itu, ada lagi teknik yang lain bagaimana pemanah membidik sasaran. Ada yang menggunakan contoh pemanah thumb, mereka menggunakan ibu jari. Ada juga yang menggunakan ibu jari untuk membidik sasaran. Ada juga yang menggunakan lim. Ada juga yang menggunakan lim untuk membidik sasaran. Jadi terpulanglah daripada keselesaan masing-masing dan yang mana lebih konsisten bagi mereka. Jadi itulah yang mereka akan gunakan. Sebab dalam panahan tradisional ini, dia tidak ada satu teknik yang khusus untuk panahan mereka. Berbagai-bagai teknik yang mereka boleh gunakan. Berbeza dengan recurve ataupun compound.
mereka ada satu teknik khas yang mana mereka ada menggunakan aiming, menggunakan alat telah dikhaskan. Okey, seperti contoh, seperti biasa. Contoh untuk jarak 30 meter. Di depan saya sekarang jarak 30 meter. Seperti biasa kita masukkan arrow. Dan kita sudah mencari anchor untuk 30 meter. Anchor saya punya anchor sama, semua jarak. Jadi, sudah anda tahu anchor 30 meter, hanya anda perlu aiming menggunakan teknik yang saya beritahu tadi. Contoh, saya aiming menggunakan teknik buku 5. Contoh. Ini saya punya teknik lah. Saya gunakan buku 5. Jadi, saya aimingkan buku 5 pertama saya tu ke arah target center. Aiming ini bermaksud kita membidik sasaran dan sehingga aiming itu masuk pada titik sasaran yang kita mahu. Baru kita release. Sebab itu dalam membidik dia ada beberapa saat yang kita perlu tahu untuk aiming suatu jarak. Berbeza dengan panahan secara insting ataupun dalam panahan berkuda, mereka menggunakan teknik insting. Insting mereka tidak ada aiming. Aiming juga teknik aiming secara insting. Insting ini sangat sukarlah untuk kita mendapat. Secara insting ini perlu latihan yang cukup, komitmen dan konsisten untuk mendapat panahan yang tepat. Tapi untuk biasa kita aiming, perlu ada beberapa detik untuk masuk ke titik sasaran yang kita mahu sebelum kita melepaskan arrow atau release. Okay, kita tarik bow, draw, dan kita halakan ke target butt, dan sasaran kita tu masuk ke titik kita mahu, baru kita lepaskan. Itu di antara cara kita nak membidik sasaran. Dalam aiming ini atau membidik sasaran ini bukan suatu perkara yang mudah. Kita perlukan latihan yang cukup untuk kita mendapat panahan yang tepat, untuk mendapat aiming yang cantik dalam panahan kita. Akan timbul banyak masalah dalam waktu kita aiming, seperti ada gangguan daripada bow hand kita, menyebabkan arrow itu tidak lurus ke kiri dan ke kanan, ataupun disebabkan cara kita melepaskan anak panah juga mengganggu ketepatan untuk kita aiming. Jadi benda ini perlu kita berlatih hari-hari, dan sekurangnya 100 batang anak panah satu hari, untuk kita mendapat konsisten kalau kita mencapai aiming ke satu titik sasaran yang kita mahu. Jadi insya-Allah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh berlatih menggunakan satu kaedah saja, pilih satu kaedah saja untuk kita gunakan dalam panahan kita. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.